Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Zulkhairi bin Ahmad Zulkifli. Nombor kad matrik B052010010079. Jadi dalam bahagian ini saya akan cuba untuk membahaskan teori-teori yang berkaitan dengan beberapa pandangan ahli-ahli falsafah berkaitan dengan hakikat dan sifat manusia, yang meliputi beberapa pandangan atau ideologi yang sedikit sebanyak dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hakikat, sifat, potensi, usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh manusia bagi mengembangkan lagi potensi-potensi manusia tersebut. Untuk bahagian hakikat, manusia merupakan makhluk yang bertuhan. Manusia ni adalah salah satu ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia juga ditugaskan sebagai khalifah di muka ini. Manusia juga kita tahu dijadikan daripada sebahagian tanah di bumi ini. Manusia sebenarnya mempunyai kesedaran. Disebabkan itu manusia mampu untuk membezakan diri mereka dengan sesuatu yang lain. Manusia juga mempunyai batas di dalam diri mereka. Oleh itu manusia selalu berserah kepada Tuhan yang maha mengetahui akan semua perkara. Dari segi hakikat yang kedua pula, manusia ini sebagai kesatuan badan dan juga roh. Terdapat 3 pandangan ahli falsafah dalam sudut metafizik, iaitu materialism, idealism dan juga dualism. Untuk materialism, mereka menganggap bahawa manusia merupakan sebahagian daripada alam semesta sehingga membuatkan manusia dan alam tak ada beza. Dan kita juga dipandang sebagai hasil puncak di dalam rantaian evolusi. Mereka juga menganggap bahawa yang jasad adalah benda yang paling utama sekali berbanding jiwa dan juga roh. Bagi orang yang berpandangan idealism pula, mereka sedikit bertentangan dengan orang yang berpandangan materialism ini, kerana pada mereka yang paling utama sekali di dalam diri manusia itu adalah jiwa itu sendiri, dan jiwa memiliki kedudukan yang tertinggi berbanding dengan jasad, kerana kepada mereka tanpa jiwa atau roh, jasad itu tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Bagi orang yang berpandangan dualism pula, dia menggabungkan kedua-dua aspek ini. Mereka berpendapat bahawa di dalam manusia mempunyai 2 kandungan, iaitu jasad dan juga jiwa. Pada pendapat mereka, jasad ini adalah seperti satu medium bagi menyampaikan apa yang dirasai oleh jiwa itu sendiri. Seperti contoh, bila jiwa atau roh rasa sedih, maka jasad akan turut berasa dorongan ataupun akan menangis. Itulah contohnya. Seterusnya, mereka berpendapat bahawa manusia ini sebagai makhluk individu. Maksud makhluk individu ini adalah mereka menyatakan bahawa manusia ini makhluk yang unik, dan setiap manusia yang kita tahu mempunyai sifat yang berbeza-beza daripada pelbagai aspek, seperti postur tubuh, kemampuan berfikir, minat dan bakat. Di samping itu, manusia adalah makhluk yang bersosial. Ini memberi maksud yang manusia mempunyai kedudukan tertentu. Mereka juga mempunyai tujuan hidup mereka sendiri dan juga tujuan hidup sesama manusia yang lain. Manusia hidup di dalam masyarakat untuk mengukuhkan kedudukan ataupun kewujudan manusia itu sendiri. Manusia yang tidak hidup bersosial akan merasakan diri mereka ini tidak penting. Oleh itu adalah sangat penting untuk manusia bersosial, kerana manusia saling memerlukan antara satu sama lain. Seterusnya, manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Di sini memberi maksud yang budaya menjadi salah satu sokongan akan kewujudan manusia. Tetapi budaya ini bukanlah sifat yang kekal, tetapi ianya berubah-ubah mengikut tempat. Manusia juga mempunyai adab. Saya mampu memberi contoh,
yang apabila kita sudah meminjam barang orang, hendaklah kita pulangkan balik. Ini melatih manusia untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab. Akhir sekali, manusia makhluk yang beragama. Di sini membawa maksud setiap manusia mempunyai satu pegangan agama di dalam hidup mereka. Jika mereka tidak mempunyai pegangan, mereka akan dianggap sebahagian daripada alam. Agama ini sebenarnya untuk mendidik akidah di dalam diri manusia dan supaya mereka mempunyai tujuan hidup di atas muka bumi ini. Sekarang kita beralih kepada sifat. Setiap individu memiliki sifat dan sifat-sifat mereka adalah yang berbeza-beza. Selalunya sifat ini dipengaruhi oleh keadaan sekeliling dan juga pengalaman yang dilalui oleh manusia tersebut. Sifat-sifat ini membuat kita bahagia ataupun tidak disukai orang ramai. Berikut adalah antara sifat-sifat manusia yang dapat saya kongsikan. Sifat yang pertama yang ada di dalam diri manusia adalah sabar. Sabar ini adalah suatu sifat yang sukar untuk manusia peroleh, kerana hidup ibarat ujian. Kita haruslah sabar dengan apa yang ujian yang datang kepada kita. Kemudian kejujuran. Kejujuran juga susah untuk kita peroleh pada zaman sekarang ini. Kejujuran ini adalah seperti berkata benar, jujur dengan orang-orang lain. Sifat hormat ini sering dipraktikkan bila kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua daripada kita. Tapi sebenarnya hormat ini juga beri banyak maksud. Bila kita bersama dengan orang yang kita tidak kenali, perlulah kita hormat mereka kerana kita tidak tahu siapa mereka. Janganlah sekali-kali kita buang rasa hormat apabila kita tidak kenal individu yang kita jumpa. Sifat pemaaf bukanlah ada pada semua orang, tetapi kita haruslah jadi manusia yang mudah memaafkan walau sebesar manapun kesalahan yang dilakukan, kerana masa yang lalu tidak dapat diulang semula. Dengan sifat pemaaf ni sebenarnya mampu membuatkan hidup kita lebih bahagia, dan hidup dalam keadaan berdendam adalah sangat tidak baik dalam kehidupan seharian. Sopan, sifat ini perlulah diterapkan kepada semua orang. Dengan tingkah laku sopan, kita mampu menunjukkan akhlak yang baik dan disukai ramai, kerana tindakan kita ini sangatlah sesuai dengan adab sosial. Akhir sekali, sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang ini perlulah ada pada semua manusia. Ini adalah sangat penting untuk kita miliki. Sifat ini boleh membuatkan kita disenangi oleh orang lain kerana kelembutan yang ada pada diri kita dan kebaikan yang kita berikan pada mereka. Kasih sayang tidak hanya menunjukkan kita sama manusia, tetapi haruslah ditunjukkan kepada makhluk-makhluk lain juga. Sekian, itu saja daripada saya. Saya akan serahkan bentangan seterusnya kepada presenter yang kedua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Akmal Hakim bin Hisham, nombor matriks B05-201-0088, dan saya ingin menerangkan topik tentang kejadian manusia menurut agama. Seperti yang kita tahu, di dalam dunia ini terdapat pelbagai jenis agama seperti agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Judaism dan sebagainya. Tetapi, untuk topik ini, saya tidak akan membincangkan tentang semua agama ini. Sebaliknya, saya hanya akan membincangkan tentang dua agama terbesar di dunia sahaja, iaitu agama terbesar adalah agama Kristian dengan penganut sebanyak 2.382 bilion manusia, dan agama yang kedua terbesar di dunia iaitu agama Islam dengan penganut sebanyak 1.6 bilion manusia. Dari sudut agama Islam, manusia tidak berevolusi kerana ia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Kerana di peringkat awal sebelum penciptaan manusia, Allah SWT telah berfirman kepada malaikat bahawa akan
bahawa dia akan menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Seperti mana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan khalifah pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan oleh Tuhan daripada tanah liat kering yang berasal dari tanah kental, seperti mana yang tertulis dalam surah Al-Hijrah ayat 28 yang membawa maksud, sesungguhnya aku, iaitu Tuhan, hendak menciptakan manusia daripada tanah liat yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. Menurut agama Islam juga, terdapat 5 proses bagaimana manusia dicipta. Proses pertama ialah peringkat saripati tanah. Proses kedua adalah peringkat tanah melekat. Proses yang ketiga, peringkat tanah berbau. Proses yang keempat, peringkat tanah keras. Dan proses yang kelima adalah peniupan roh ke dalam jasad. Menurut agama Kristian, manusia juga diperbuat daripada tanah, kerana dalam Book of Genesis, chapter number 2, verse number 7, mengatakan, Then the Lord God formed a man from the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. Ayat ini membawa maksud, Tuhan mencipta manusia dari debu tanah dan ditiupkan ke dalamnya kehidupan ke dalam jasad, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Penganut agama Kristian juga percaya bahawa manusia diciptakan pada hari ke-6 dalam kisah 7 Days of Creation, iaitu pada hari pertama, Tuhan menciptakan cahaya untuk membezakan siang dan malam. Pada hari kedua, Tuhan menciptakan atmosfera ataupun langit untuk memisahkan antara bumi dan juga langit. Pada hari ketiga, terciptanya tanah dan laut dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di tanah untuk dijadikan makanan. Pada hari yang keempat, Tuhan mencipta bintang, bulan dan matahari, di mana bulan menguasai malam dan menjadikan bintang-bintang, manakala matahari menguasai hari siang. Pada hari yang kelima, Tuhan mencipta burung untuk hidup di ruang udara dan binatang laut untuk hidup di dalam air. Pada hari ke-6, barulah manusia dicipta bersama dengan binatang darat, di mana manusia akan menguasai segala binatang di bumi. Pada hari ke-7, di mana hari Tuhan telah menyiapkan segala pekerjaan penciptaan langit, bumi dan segala isinya. Penganut agama Kristian juga mempercayai bahawa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam, kerana dalam Book of Timothy, chapter number 2, verse number 13, ada mengatakan bahawa for Adam was created first and then Eve, yang memberi maksud Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan yang menyerupai rupanya. Kemudian barulah Eve diciptakan sebagai pasangan hidup Adam. Maka dengan ini saya boleh merumuskan bahawa kedua-dua agama ini mempercayai bahawa manusia tidak berevolusi ataupun berubah dari mana-mana spesies, kerana manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashrin bin Halim, bernombor metrik B0520101114. Hari ini saya akan menyambung pembintangan yang bertajuk Kewujudan Manusia Menurut Sains. Dalam tajuk ini, saya akan menceritakan tentang teori Darwin. Sebelum itu, saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang Charles Darwin. Nama sebenar beliau, Charles Robert Darwin. Beliau dilahirkan pada 12 Februari 1802 bertempat di Shrewsbury di England. Beliau meninggal pada 19 April 1882. Beliau juga dikenali sebagai ahli biologi. Beliaulah orang pertama yang memperkenalkan teori evolusi. Okey, seterusnya saya akan membentangkan teori Darwin. Charles Robert Darwin mengemukakan teori evolusi hidupan pada tahun 1859. Pada tahun tersebut, beliau menerbitkan sebuah buku berjudul On the Origin of Species. Buku tersebut menggabungkan dua pendapat, iaitu Charles Robert Darwin sendiri dan kawannya Alfred Wallace. Buku ini ditulis bertujuan untuk memberitahu, untuk terus hidup dan bertahan, kita haruslah ada perjuangan. Menurut teori sains yang dikemukakan oleh Charles Robert Darwin, manusia adalah perubahan dari spesies beruk.
Darwin beranggapan bahawa setiap makhluk di muka bumi ini, termasuklah manusia, berevolusi dan terus bertahan untuk menyesuaikan diri berdasarkan peredaran zaman dan persekitaran semula jadi. Semasa di Kepulauan Galapagos, Charles Darwin mendapati bahawa burung fish yang berada di sana berlainan fizikal dengan burung fish yang berada di tanah Eropah. Hal ini kerana burung tersebut berevolusi untuk menyesuaikan diri semasa berada di Kepulauan Galapagos. Dalam segi biologi pula, evolusi adalah perubahan ciri spesies selama beberapa generasi dan bergantung pada proses pemilihan semula jadi. Darwin telah mengemukakan teori perubahan berdasarkan 5 perkara, iaitu yang pertama, adaptasi tumbuh-tumbuhan berdasarkan persekitaran semula jadi. Yang kedua, kelahiran dan kelangsungan hidup pelbagai spesies. Yang ketiga, fosil daripada pelbagai spesies yang telah pupus. Yang keempat, jenis fosil yang ditemui mempunyai persamaan dengan hidupan yang terdapat pada masa sekarang. Yang kelima iaitu yang terakhir, rangka makhluk yang telah pupus mempunyai persamaan dengan rangka makhluk yang masih wujud. Okey, sekarang saya akan menceritakan tentang proses terjadinya manusia menurut Intek. Menurut Intek, yang telah diungkapkan oleh teori Darwin bahawa manusia sekarang berevolusi dari sejenis makhluk yang menyerupai kera. Selama proses tanpa bukti ini dijalankan sekitar 5 ke 6 juta tahun yang lalu, dinyatakan bahawa terdapat beberapa peralihan manusia dan nenek moyangnya. Banyak kelompok dan spesies telah dijumpai, tapi saya akan menceritakan 4 kelompok yang besar saja. Okey, yang pertama, kelompok Australopithecus. Kelompok pertama ini bermaksud kera dari selatan. Seperti yang saya katakan tadi, makhluk ini muncul pertama kali di Afrika Selatan sekitar 4 juta tahun lalu, dan makhluk ini mampu hidup hingga 1 juta tahun. Terdapat banyak spesies dalam kelompok ini, antaranya Afarenus, Afarenus, Robertson dan Boyces. Okey, Afarenus ni adalah spesies yang pertama dan yang tertua antara semua spesies-spesies ini. Selain itu, Robertson memiliki tulang lebih relatif dan lebih besar. Okey, kelompok kedua pula ialah Homo habilis. Okey, kelompok ini banyak perbezaan dari segi rangka dan saiz tengkorak berbanding kelompok yang pertama, serta pernyataan ditolak bahawa makhluk ini berjalan tegak di dalam masa yang sama menyebabkan kesukaran besar untuk ahli biologi untuk menyiasat tentang kelompok ini, iaitu Homo habilis. Okey, iaitu sekarang kelompok yang ketiga, iaitu Homo erectus. Menurut skema indah yang diajukan oleh evolusionis, evolusi internet dari segi kelompok Homo adalah seperti berikut. Pertama kali disebut Homo erectus, kemudian disebut sebagai Homo sapien, dan akhir sekali disebut sebagai Cro-Magnon. Akan tetapi, semua spesies-spesies ini sebenarnya hanyalah variasi dari kelompok-kelompok khas dalam keluarga manusia. Tiada perbezaan antara mereka semua nak dibandingkan daripada perbezaan dari suku Inuit dan suku Afrika, ataupun suku Piami dan suku orang Eropah. Okey, yang keempat ialah Homo sapien. Homo sapien ialah tanggapan terakhir sebelum manusia masa kini dalam skema evolusi rekaan. Kenyataan evolusi tidak boleh dikatakan banyak tentang fosil-fosil ini kerana terdapat hanya sedikit perbezaan antara mereka dan manusia zaman sekarang. Beberapa peneliti bahkan menyatakan bahawa wakil daripada puak ini masih hidup saat ini dan menunjukkan penduduk asli Australia sebagai contohnya. Seperti Homo sapien, penduduk asli Australia juga memiliki mata tebal yang menonjol, struktur rahang bawah yang melengkung ke dalam, dan saiz tengkorak yang sedikit lebih kecil berbanding yang lain. Nama saya Muhammad Rafiki bin Muhammad Salimi dengan nombor pendaftaran B052010130. Saya akan menerangkan berkenaan dengan tajuk potensi-potensi insan. Pada peringkat pengenalan, saya akan menerangkan berkenaan dengan apa itu falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan adalah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, saya akan membincangkan berkenaan dengan kandungan yang terdapat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pendidikan adalah satu usaha berterusan. Pendidikan merupakan satu proses yang berlaku di dalam diri seseorang sejak lahir hinggalah ke akhir hayat mereka. Pendidikan yang berlaku merupakan proses pemerolehan dan pemindahan secara berterusan melibatkan pengetahuan, nilai dan kemahiran. Yang kedua, memperkembangkan lagi potensi individu. Potensi merupakan bakat, kebolehan atau keupayaan yang ada pada seseorang individu. Pendidikan berperanan memperkembangkan lagi potensi murid optimum sehingga individu mencapai ke tahap cemerlang. Potensi individu dilihat dari 4 aspek, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek, atau lebih dikenali sebagai Jerry. Apa itu Jerry? Jerry adalah sebuah ringkasan daripada 4 perkataan, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jasmani merupakan keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang. Ia adalah berkaitan dengan kecergasan fizikal. Perkembangan unsur jasmani adalah bagi memastikan seseorang individu itu berkeupayaan seperti berikut. Pertama sekali, menjaga kesihatan badan. Kedua, melakukan riadah. Ketiga, mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. Dan yang terakhir adalah berusaha meningkatkan daya pengeluaran. Malaysia sebagai sebuah negara yang menuju ke arah negara maju amat memerlukan rakyat yang cergas, sihat, memiliki kemahiran dan kepakaran untuk terus membangunkan negara dan bersaing di peringkat global. Emosi. Emosi adalah berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Pembangunan emosi amat dititik beratkan kerana emosi mempengaruhi seseorang dalam tingkah laku dan tindakannya. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, perkembangan emosi adalah bagi memastikan perasaan tenang dan tingkah laku terkawal, memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang, memiliki semangat, kekitaan dan perpaduan. Dan yang terakhir, menghargai serta menilai keindahan dan kesenian. Bagi rohani pula, potensi rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Keteguhan rohani adalah penting dalam melahirkan individu yang murni, akhlak dan insaf kepada pencipta. Unsur rohani dikembangkan bagi membentuk individu seperti berikut. Pertama sekali, menyedari dan menginsafi adanya pencipta. Yang kedua, menghargai dan mensyukuri setiap pemberian daripada sang pencipta. Yang ketiga, menyedari dan menginsafi tanggungjawab sebagai seorang hamba. Yang terakhir adalah intelek. Potensi intelek merupakan keupayaan mental, iaitu berkaitan dengan akal dan daya fikiran yang dimiliki oleh seseorang bagi memastikan seseorang itu memperolehi perkara berikut.
mempercayai kemahiran asas, iaitu 3M. Berfikir secara kreatif dan kritis, mendapatkan, meningkatkan dan menyebarkan ilmu, memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain. Pemikiran kreatif ialah ke arah melahirkan rakyat yang inovatif tetapi kritis dalam menjangkakan kesan dan akibat sesuatu pembaharuan kepada manusia sejagat dan alam sekitar. Kepentingan Jerry. Mengapa dan kenapa pentingnya Jerry? Yang pertama adalah agar dapat melahirkan insan atau pelajar yang seimbang dan harmoni. Keseimbangan adalah amat penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. Yang kedua, bagi melahirkan pelajar yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Terdapat golongan yang berkelulusan tinggi dan berpangkat besar, tetapi tidak berkeupayaan dan sejahtera. Sebagai contohnya, individu yang berkelulusan tinggi, kehidupannya tidak bahagia. Dalam hal ini, kekayaan, kelulusan tinggi serta pangkat tidak menjamin kesejahteraan hidup. Dan yang terakhir, bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan dalam mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan keharmonian, kemakmuran di dalam keluarga, masyarakat dan negara.